Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk pembelian tanpa tunai. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk pembelian tanpa tunai ini terdapat pada muka surat 169 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.1.1 membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan sekurang-kurangnya 4 maklumat tersurat dan tersirat daripada ujaran dialog mengenai pembelian tanpa tunai untuk memberikan respons. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 4 maklumat tersurat dan maklumat tersirat berdasarkan ujaran dialog mengenai pembelian tanpa tunai yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk ayat penyata. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan sekurang-kurangnya 4 maklumat tersurat dan tersirat daripada ujaran dialog mengenai pembelian tanpa tunai untuk memberikan respons. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya 4 maklumat tersurat dan maklumat tersirat berdasarkan ujaran dialog mengenai pembelian tanpa tunai yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk ayat penyata. Pernahkah murid-murid melihat transaksi pembayaran tanpa tunai? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah melihat ibu atau ayah yang menggunakan aplikasi BOOST untuk membuat pembayaran bagi membeli sesuatu barangan. Jadinya di sini ibu ataupun ayah murid-murid tidak menggunakan uang tunai untuk membayar barangan tersebut kerana hanya perlu mengimbas kod QR seperti yang murid dapat lihat di sini iaitu menggunakan aplikasi BOOST. Kemudian ibu bapa murid-murid akan memindahkan wang daripada akaun bank milik mereka kepada bank pemilik penjual tersebut. Jadi di sini tiada menggunakan wang tunai secara fizikal. Maksudnya hanya melakukan pembayaran secara dalam talian sahaja. Mudahkan murid-murid? Pastinya perkara ini sangat sesuai pada masa kini iaitu setiap negara yang dilanda wabak COVID-19 bagi mengekang penularannya kerana kita dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengelakkan sentuhan wang tersebut. Pastinya penularan COVID-19 ini pastinya dapat dikekang dengan menggunakan aplikasi tersebut. Oleh itu, kita sebenarnya dapat banyak manfaat yang lain apabila menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai. Murid-murid dapat lihat di sini iaitu Get RMH. Maksud sini dapat RM8. Jadi dapat RM8 cashback. Maksudnya pulangan wang tunai. Apabila ibu ataupun ayah murid-murid yang membuat pembayaran menggunakan aplikasi BOOST ini iaitu dengan minimum jumlah perbelanjaannya iaitu RM75, pastinya akan mendapat pulangan wang tunai cashback. Di situ sebanyak berapa ringgit? Ya, iaitu sebanyak RM8. Sangat untunglah kan murid-murid. Beli barang, kemudian kita dapat duit juga. Itulah kelebihan apabila seseorang itu menggunakan pembayaran tanpa tunai. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Murid-murid,
Mari kita mengujarkan dialog mengenai pembelian tanpa tunai dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk mengujarkan dialog bagi watak Farisha dan juga kedua-dua ibu bapanya itu. Farisha menonton berita tentang pembelian tanpa tunai dalam televisyen. Farisha bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah maksud pembelian tanpa tunai? Pernahkah ayah menggunakan kaedah pembelian ini?" Jadi, ayah Farisha pun memberikan respons. Pembelian tanpa tunai ialah kaedah melakukan transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem pembayaran elektronik atau dalam talian. Kita pernah menggunakan kaedah ini semasa berbelanja di Bazar Ramadan Kampung Baru. Kemudian, Ibu Farisha pun menyampaikan maklumat. "Cuba Farisha imbau kembali. Kita sekeluarga telah ke Bazar Ramadan Kampung Baru pada bulan puasa yang lepas. Semasa di sana, kebanyakan peniaga menawarkan kemudahan e-dompet kepada para pengunjung. Kaedah ini menjadikan bazar itu sebagai bazar tanpa tunai pertama di negara ini. Bazar itu mempunyai keunikan tersendiri. Kedudukannya di bandar mampu menarik minat pengunjung membuat transaksi bayaran menggunakan e-dompet. Kita hanya perlu memuat turun aplikasi e-dompet dalam telefon pintar. Kemudian, kita menambah amaun nilai yang kita perlukan. Setelah memilih barangan, kita hanya perlu melakukan imbasan kod QR untuk membuat pembelian. Keselamatan e-dompet ini berada pada tahap yang baik kerana setiap transaksi memerlukan pengesahan nombor PIN. Pengguna tidak perlu membawa wang tunai untuk berbelanja." Seterusnya, mari kita menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat mengenai kebaikan pembelian tanpa tunai. Di sini Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid menjelaskan kebaikan pembelian tanpa tunai yang disampaikan oleh Ibu Farisha. Di sini Cikgu Afan telah pun menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat mengenai kebaikan pembelian tanpa tunai tersebut. Oleh itu kita lihat, bagi perenggan yang pertama di sini, dapatlah kita fahami bahawa kemudahan e-dompet di bazar adalah untuk memudahkan urusan pembelian barangan tanpa tunai. Maklumat tersuratnya iaitu kemudahan e-dompet di bazar. Jadi, maklumat tersurat ini dijelaskan dengan penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Untuk apa kemudahan ini? Ya, memudahkan urusan pembelian barangan tanpa tunai. Itulah maklumat tersiratnya. Seterusnya, kita beralih kepada perenggan yang ketiga pula. Dalam perenggan yang ketiga ini mempunyai maklumat tersurat dan tersiratnya, iaitu maklumat tersuratnya penggunaan e-dompet di bazar yang terletak di bandar. Itu maklumat tersurat. Jadi dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu bagi. Bagi apa? Ya, bagi menarik pengunjung melakukan transaksi tersebut. Jadi, menarik pengunjung melakukan transaksi tersebut ini merupakan maklumat tersirat. Seterusnya, kita beralih kepada perenggan yang keempat pula. Dalam perenggan yang keempat ini mempunyai maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Maklumat tersuratnya iaitu penambahan amaun dalam aplikasi e-dompet yang dimuat turun. Jadi, maklumat tersurat tersebut dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan maklumat tersiratnya iaitu memudahkan pembelian barangan. Seterusnya, kita beralih kepada perenggan yang terakhir iaitu maklumat tersuratnya, keselamatan e-dompet ini sangat baik. Ya, itu maklumat tersurat dan dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu kerana. Kerana apa?
keselamatan e-dompet ini sangat baik? Ya, jadi memerlukan pengesahan nombor PIN sewaktu transaksi dilakukan. Jadi, maklumat tersiratnya iaitu memerlukan pengesahan nombor PIN sewaktu transaksi dilakukan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai kebaikan pembelian tanpa tunai yang disampaikan oleh Ibu Farisha dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita memberikan respons dengan menggunakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat mengenai kebaikan pembelian tanpa tunai. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu mencatat respons yang mengandungi maklumat tersurat dan maklumat tersirat yang telah kita jelaskan tadi dalam slide aktiviti kedua tadi ke dalam bentuk ayat seperti yang murid dapat lihat di sini. Mudah kan murid-murid? Jadi murid pindahkan sahaja ke empat maklumat tersurat dan maklumat tersirat yang telah kita bincangkan tadi ke dalam bentuk ayat seperti ini. Mudah kan? Sebelum itu, mari kita membaca persoalan yang diutarakan oleh Ibu Farisha kepada anaknya. Farisha, apakah kelebihan kemudahan e-dompet kepada pengunjung yang datang ke bazar itu? Jadi, Farisha pun memberikan respons. Antara kelebihan kemudahan e-dompet di bazar itu untuk apa? Jadi di sini Cikgu Afan sediakan tempat kosong. Jadi murid perlu lengkapkan tempat kosong tersebut dengan melengkapkannya menggunakan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat yang telah kita bincangkan tadi. Dengan melengkapkannya lah di sini. Mudah kan murid-murid? Dan jangan lupa ya murid-murid, murid-murid perlu menjelaskan maklumat tersurat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan yang murid-murid dapat lihat di sini seperti untuk, bagi, untuk dan juga kerana. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.